أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. Maksudnya, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha pengasihani, sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya dengan berfirman kepadanya, berikanlah peringatan dan amaran kepada kaummu sebelum mereka didatangi azab yang tidak terperi sakitnya. Ia pun menyeru mereka dengan berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini diutus kepada kamu sebagai pemberi ingatan dan amaran yang nyata, yaitu sembahlah kamu akan Allah dan bertakwalah kepadanya, serta taatlah kamu kepadaku, supaya ia mengampunkan bagi kamu sebahagian dari dosa-dosa kamu dan memberi kamu hidup dengan tidak terkena azab hingga ke suatu masa yang tertentu. Maka segeralah beribadat dan bertakwa, kerana sesungguhnya ajal yang telah ditetapkan Allah apabila sampai masanya tidak dapat ditangguhkan. Kalaulah kamu mengetahui hakikat ini, tentulah kamu akan segera beriman. Setelah puas menyeru mereka, Nabi Nuh merayu dengan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku pada malam dan siang supaya mereka beriman. Maka seruanku itu tidak memberikan mereka sesuatu faedah pun, selain daripada menambahkan mereka melarikan diri dari kebenaran. Dan sesungguhnya aku tiap-tiap kali menyeru mereka beriman supaya engkau mengampunkan dosa-dosa mereka, mereka menyumbatkan jarinya ke dalam telinga masing-masing dan berselubung dengan bajunya, serta terus berdegil dengan keingkarannya dan berlaku sombong takabur dengan melampau-lampau. Kemudian aku telah menyeru mereka dengan terang-terang. Selain dari itu, aku berulang-ulang menyeru mereka secara beramai-ramai dengan berterus terang, dan menyeru mereka lagi secara bersorangan dengan perlahan-lahan, sehingga aku berkata kepada mereka, pohonkanlah ampun kepadamu kepada Tuhan kamu, sesungguhnya adalah ia amat pengampun. Kiranya kamu berbuat demikian, ia akan menghantarkan hujan lebat mencurah-curah kepada kamu, dan ia akan memberikan kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan serta anak pinaknya, dan ia akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman, serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Apa sebabnya kamu berkeadaan tidak menghargai kebesaran Allah dan kekuasaannya, padahal sesungguhnya ia telah menciptakan kamu dengan kejadian yang berperingkat-peringkat.
Surah yang kita baca ni adalah permulaan surah yang dinamakan surah Nuh, mengesahkan perjuangan Rasulullah Nuh alaihi salam. Surah ini termasuk di kalangan surah-surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkah Al-Mukarramah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi kaumnya dengan sedikit orang-orang yang beriman. Ketika mereka ditekan, ditindas, dizalimi, diunyanya, ada yang dibunuh, ada yang diseksa dan cacat, yang susah kehidupannya. Allah Ta'ala turunkan surah-surah Makkiyah untuk menguatkan akidah orang-orang yang beriman, meneguhkan keimanan, menguatkan akidah mereka bagi menghadapi cabaran di dalam perjuangan Islam dan berpegang dengan ajaran Islam. Itulah kebiasaan surah-surah yang diturunkan di Makkah Al-Mukarramah, termasuk surah Nabi Nuh alaihi salam yang mengesahkan perjuangan daripada awal, perjuangan yang sangat getir, yang sangat suka, yang suka dan sangat payah. Bermula dengan Nabi Nuh alaihi salam menunaikan perintah Allah, menyampaikan ajaran Allah kepada kaumnya dengan berbagai-bagai cara dan kebijaksanaan. Namun sedikit saja yang beriman. Nabi Nuh bersabar menghadapi ujian sehingga memakan masa 950 tahun. Allah Ta'ala panjangkan umur Nabi Nuh dalam usia 1000 tahun. Jumlah dakwahnya 950 tahun. Dibangkit menjadi Rasul ketika umur 50 tahun. Bersabar. Mati generasi yang pertama tak beriman. Naik generasi muda, dia ajak lagi tak beriman juga. Yang muda jadi tua. Yang tua beritahu ke anak-anak muda yang baru lahir, jangan ikut orang tua ni. Orang tua ni merosakkan masyarakat, memecah belahkan masyarakat, merosakkan orang ramai, tidak bawa ajaran adat lama datuk nenek lama. Padahal mereka lah yang sesat. Nabi Nuh alaihi salam untuk menyelamatkan mereka. Ibnu Abbas meriwayatkan manusia dalam keadaan yang beriman sejak Nabi Adam alaihi salam sehingga 1000 tahun selepasnya wafat Nabi Adam alaihi salam. Di masa itu manusia dalam keadaan beriman kepada Allah yang Maha Esa. Cuma ada kalangan yang melakukan maksiat, melakukan dosa, tidak sampai berperingkat menyembah Tuhan yang lain daripada Allah. Setelah 1000 tahun wafatnya Nabi Adam alaihi salam, maka berlakulah penyelewengan yang pertama dalam sejarah manusia dalam perkara akidah dan ibadat. Mengadakan patung-patung dan berhala-berhala. Mula-mula patung-patung itu dipahat rupa ayah, rupa pemimpin yang dipuja sebagai satu peringatan. Lama-lama ditipu oleh iblis menyembah patung itu. Dia adakan perkara yang pelik-pelik. Bukan saja patung manusia, patung binatang. Patung yang dipahat tu uduh pada dia pula, comel dia pada patung tu. Ini bodohnya manusia. Maka Allah utuskan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh menjadi Rasul yang pertama yang diutuskan kepada seluruh penduduk bumi. Penduduk bumi di masa itu tak ramai, kelompok itu saja. Bumi masih luas, penduduknya tak ramai. Nuh diutuskan untuk seluruh manusia di zamannya. Inna arsalna Nuhan ila qaumih. Sesungguhnya kami telah utuskan Nuh kepada kaumnya. Iaitulah manusia yang ada di zaman itu. Tak ada lagi bangsa-bangsa yang banyak. Bangsa-bangsa yang banyak dilahirkan daripada anak-anak Nabi Nuh alaihi salam selepas diturunkan taufan.
an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim. Allah memerintah kepada Nabi Nuh alaihi salam, an anzir qaumaka, supaya engkau memberi amaran kepada kaummu. Beri amaran. Anzir, indar, mana memberi amaran, memberi peringatan. Sudah dihurai dalam surah Al-Baqarah. Mana indar ni? Dalam surah yang banyak sebelum ini. Indar, basyiran wa nadhira. Indar memberi amaran perkara bahaya. Tabsyir memberi berita gembira. Amaran kepada perkara bahaya terhadap orang-orang yang kafir yang mengerjakan amal yang jahat. Allah Ta'ala memerintah Nabi Nuh, wahai Nuh, beri amaran kepada kaummu. Nuh ialah rasul yang pertama yang berjuang dalam sejarah manusia. Sebelumnya tidak berjuang lagi. Setengah ulama mengatakan Nuh, di mana silsilahnya Nuh bin Lamik bin Matushalah bin Akhnuh, iaitu Idris bin Yard bin Mahlayil bin Anush bin Qinan bin Syith bin Adam. Itu silsilah Nabi Nuh alaihi salam. Dekat dengan Nabi Adam alaihi salam. Sebelumnya Syith, sebelumnya rasul yang lain, wallahu alam, tak dinyatakan namanya. Dalam kelompok keluarga Nabi Adam alaihi salam. Sehingga menjadi satu kaum. Berlakunya penyelewengan. Lalu Allah mengutuskan Nuh alaihi salam, di mana mengikut Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih ialah seorang alim ahli kitab yang masuk Islam, yang tahu kitab-kitab zaman dahulu. Nuh dilahirkan dalam keluarga yang beriman. Diutuskan kepada kaumnya dalam usia 50 tahun. Masih jadi rasul, umur dia 50 tahun. Mengikut Wahab bin Munabbih. Mengikut Ibn Abbas, umur 40 tahun. Macam rasul-rasul lain juga. Mengikut Abdullah bin Shaddad, umur 350 tahun ketika dilantik menjadi rasul. Ini kaul dhaif. Yang lebih kuatnya 50 tahun ataupun 40 tahun. Kerana dia berdakwah di kalangan kaumnya selama 950 tahun. Umur dia 1000 tahun. Maka wajarlah dilantik menjadi rasul umur 50 tahun ataupun 40 tahun. Ada rasul yang lain 40 tahun. Itu menasabah dengan ayat Quran yang mengatakan dakwah dia memakan masa 950 tahun. An anzir qaumak, wahai Nuh, beri amaran berkaummu, min qabli an ya'tiyahum adzabun alim, sebelum menimpa mereka oleh azab yang pedih. Dengan sebab mereka mendurhaki Allah, mereka melawan Allah Subhanahu wa taala, nanti mereka ditimpa azab yang pedih. Maka berdakwahlah Nabi Nuh alaihi salam seperti yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, memberi peringatan kepada mereka. Sehingga Nabi Nuh diseksa. Diriwayatkan diseksa sehingga dia pengsan. Direjam sampai dia pengsan. Setelah sedar daripada pengsan, dia berdoa, Allah rabbighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Tuhanku, ampunilah kaumku, mereka tak tahu. Wahai Tuhan, orang baham dia sampai pengsan, doa minta ampun lagi. Ini Nabi Nuh alaihi salam. Ampunkan kaumku, mereka pukul aku dan mereka tak tahu. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun amin. Seterusnya Allah Ta'ala menceritakan ucapan Nabi Nuh alaihi salam. Ya qaumi, wahai kaumku, wahai bangsaku. Menyebut bangsa, menyebut kaum, tak jadi salah. Ya qaumi, wahai kaumku, wahai bangsaku, wahai anak buahku, wahai anak beranakku. Ya qaumi, wahai kaumku, wahai bangsaku, inni lakum nadhirum mubin. Sesungguhnya aku ini adalah orang yang dilantik oleh Allah kepada kamu menjadi rasul untuk memberi peringatan yang terang dan nyata. Ajaran yang aku bawa ini terang dan nyata.
merupakan amaran kepada kamu daripada Allah. Ani'budullah. Kamu hendaklah mengabdikan diri beribadat kepada Allah sahaja. Jangan beribadat kepada Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Wattaquh, dan bertakwalah kepadanya. Meninggalkan perkara yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah. Buat perkara yang baik, yang dihalal, yang diwajib, yang disuruh oleh Allah. Wa ati'un, dan taatilah aku wahai kaumku. Dengar aku cakap ni, ikut aku cakap ni, taat pada aku. Aku menyampaikan perintah daripada Allah supaya kamu beribadat kepada Allah, kamu bertakwa kepadanya, mengikut perintah dan meninggalkan larangannya. Allah Ta'ala menjanjikan kepada kamu, yaghfir lakum min dhunubikum. Dia Allah mengampunkan kepada kamu daripada dosa-dosa kamu. Allah menjanjikan mengampun dosa-dosa kamu. Kerana seorang yang beriman itu diampun segala dosa sebelumnya. Semua dosa yang dibuat belum dia masuk Islam, licin diampun oleh Allah Ta'ala bila masuk Islam. Itulah kelebihan yang Tuhan beri pada orang yang masuk Islam. Walaupun dia sudah tua, sudah baligh, macam dilahirkan daripada perut ibu dia. Orang Islam awal ni masa dilahirkan tu bersih pada dosa, lepas tu buat dosa. Orang yang masuk Islam dia ampunkan semua dosa dia, sebaik saja dia masuk Islam. Wa yu'akhirkum ila ajalin musamma. Dan Allah Ta'ala menangguhkan kepada kamu, menangguhkan azab yang menimpa. Menangguh azab yang menimpa kamu kepada ajal yang ditetapkan oleh Allah. Sekiranya kamu beriman kepada Allah, Allah Ta'ala ampunkan dosa kamu, dan Allah Ta'ala tangguhkan azab yang menimpa kamu. Kalau kamu lawan Allah Ta'ala di atas dunia ni, kamu ditimpa azab, bala bencana. Kalau kamu beriman, azab itu ditangguh oleh Allah Ta'ala. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya ajal Allah itu bila datang tidak ditangguhkan lagi. Kalau kamu mengerti. Ajal Allah khususnya ajal mati. Bila tiba ajal mati tak boleh tangguh lagi. Tak boleh tangguh, tak boleh segerakan, ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Adapun ajal azab dunia ini Tuhan boleh tangguhkan bila seorang tu beriman, bertaubat pada Allah Ta'ala. Adapun ajal mati tak ditangguh. Kalau kamu mati, mu nak buat jahat sampai mati, dah lah. Mu nak lawan sampai mati, dah lah. Itu amaran yang keras. Setelah Nabi Nuh alaihi salam berdakwah, mengajak kaumnya beriman, dalam masa yang begitu panjang, Nabi Nuh mengadu kepada Allah. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Berkatalah Nabi Nuh alaihi salam, Rabbi, wahai Tuhanku, inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Sesungguhnya aku telah berdakwah, mengajak kaumku kepada agamamu ini siang dan malam. Malam dan siang, lailan malam, wa nahara siang. Malam siang aku ajak mereka. Termasuklah ulama menafsirkan malam tu secara senyap, secara rahsia, orang tak nampak. Takut malu nak beriman, pergi malam-malam ajak masuk Islam. Tak apalah, tak rayak kat orang. Wajah wa nahara, waktu siang hari terang-terang. Falam yazidhum du'ai illa firara. Dan tidaklah menambahkan kepada mereka terhadap ajakanku itu, malaikat makin menjauhkan diri. Aku ajak cara mana pun, kau lari wahai Tuhan. Makin lari makin jauh, tak mau beriman. Wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru
wastakbaru istikbara. Seterusnya Nabi Nuh alaihi salam mengadu kepada Allah perangai kaumnya. Telah kaumnya, kaumnya. Sesungguhnya setiap kali aku mengajak mereka supaya engkau mengampunkan kepada mereka, mereka letakkan jari-jari mereka ke dalam telinga mereka. Mereka selimutkan pakaian mereka kepada tubuh mereka, kepala mereka. Wa asarru, dan mereka terus menerus kafir. Wastakbaru istikbara, dan mereka sombong sesombong-sombongnya. Bila aku ajak mereka, wahai Tuhan, bukan sahaja mereka tak beriman, gong pula, sombong pula. Bila aku ceramah, dia dengar, dia ubah jari dalam telinga, wahai Tuhan. Letak jari dalam telinga, duduk depan Nabi Nuh, nak suruh sakit hati. Dan ambil pakaian mereka, mereka bungkus kepala mereka, tutup muka mereka, untuk menghina Nabi Nuh alaihi salam. Mereka terus menerus dalam keadaan kafir, dan mereka sombong sesombong-sombongnya. Di antaranya disebut dalam surah yang lain, anu'minu laka wattaba'akal ardalun. Adakah kami nak beriman denganmu, ikutmu wahai Nuh? Pengikut-pengikutmu ni puak-puak miskin, puak-puak hina, puak-puak tak erok belaka. Hak ikutmu ni semua orang hina, kami ni orang hebat, nak ikut. Mereka tunjukkan kesombongan mereka. Memanglah kebiasaan yang ikut Nabi-Nabi ini al-mustad'afun, orang-orang yang lemah biasanya. Sikit saja orang yang kuat. Lalu puak-puak yang kuat ni istakbaru, mereka tunjuk sombong mereka. Istikbara, sombong sesombong-sombongnya. Harta mereka banyak, pangkat mereka besar, kedudukan mereka tinggi. Hak yang ikut Islam ni tara mana sangat. Itu dia. Itulah kisah Quran. Dan kisah ni sepanjang zaman. Semua Nabi-Nabi. Di sinilah bila Nabi kita Muhammad SAW tulis surat pada Raja Rom, ajak Raja Rom masuk Islam. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Katalah wahai Muhammad SAW, wahai golongan ahli kitab, iaitulah golongan kafir yang ada kitab, Yahudi dan Nasrani, marilah kepada kalimah yang sama antara kami dan kamu, itu Allah. Kami kata Allah, kata Allah juga. Sama-sama kata Allah. Orang kafir kata Allah juga. Tetapi Allah ni, kamu tidak boleh beribadat malaikat pada dia saja, itu Allah. Kalau ibadat lain, hak lain pula, tu bukan Allah, tu tak betul. Makna Allah ni tak boleh ibadat malaikat dia saja. Dan tidak boleh melantik sama-sama kita jadi Tuhan. Lantik padri, lantik raja, lantik orang besar macam Tuhan. Boleh buat hukum, boleh buat peraturan, boleh buat undang-undang. Sama dengan Allah Ta'ala juga. Boleh beri rezeki macam Allah Ta'ala juga. Itu lantik makhluk lain pada Allah Ta'ala. Ini makna Allah. Makna Allah ni, dia saja Tuhan yang diibadat, dia saja yang Tuhan beri rezeki, dia saja yang Tuhan kena pakai hukum hakam dia. Dia saja. Itu makna Allah. Kalau kata Allah tapi sembah hak lain. Kata Allah duk percaya ke hak lain beri rezeki. Kata Allah pakai undang-undang lain, itu salah, tak betul dengan makna Allah. Lalu Nabi tulis ayat ni dalam surat yang dihantar pada Raja Rom. Oleh kerana surat ni dalam bahasa Arab, digunakan jurubahasa. Lalu Raja Rom suruh orang besar-besar dia cari, takut ada orang Arab yang datang berniaga ke Syam. Syam ialah pusat kerajaan Bizantin, Rom Timur di masa itu. Pusat kerajaan Bizantin, Rom Timur. Lalu Raja Rom Timur ni suruh cari peniaga-peniaga yang datang di Mekah. Ditemuilah Abu Sufyan. Abu Sufyan masa itu dia kafir lagi, dia tak masuk Islam lagi. Abu Sufyan
ialah pemimpin Mekah yang terkenal, setanding dengan Abu Jahal. Abu Sufyan juga anak dia masuk Islam. Ummah Habibah anak dia jadi isteri Nabi SAW. Abu Sufyan sangat marah pada Nabi kerana anak dia masuk Islam, jadi isteri Nabi pula, lagi marah. Abu Sufyan dibawa menghadap Raja Rom. Lalu Raja Rom tanya Abu Sufyan, ini ada orang hantar surat ni, orang ni mengaku jadi Rasul. Macam mana dia, macam mana keadaan dia? Kata Abu Sufyan, dia ni bawa ajaran yang pelik pada ajaran nenek moyang zaman dulu. Nenek moyang zaman dulu boleh sembah berhala, dia kata tak boleh sembah berhala. Nenek moyang zaman dulu boleh makan bakar, dia tak makan bakar. Macam-macam disebut sir-sir. Lalu Jerum tanya, ada tak orang ikut dia? Kata Abu Sufyan, orang ikut dia ni orang lemah. Orang lemah, orang miskin, orang susah, budak muda-muda tak tahu kala ikut dia. Budak-budak muda tak tahu kala dia kata, orang ikut Nabi ni. Dia anggap budak muda-muda tak tahu kala ikut Nabi ni. Orang ikut dia tahu kala lah. Gitulah. Macam hari ni lah. Orang lemah. Kata Raja Rom, haulai atba'ur rusul. Raja Rom kata, begitulah pengikut Rasul-Rasul, kata Raja Rom. Mana termasuklah pengikut Nabi Nuh, yang dianggap orang yang lemah, pengikut Rasul-Rasul. Lalu padri-padri yang bersekongkol dengan dia, padri-padri yang jahat, orang-orang besar yang jahat ni, sudah dah, raja kita nak masuk Islam, bahaya. Bila dia dengar bising kalangan pembesar dia, Raja Rom kata, sebenarnya aku tak mau masuk Islam, aku nak tengok kamu je. Tak jadi masuk Islam. Lalu dia layan utusan Nabi dengan baik dan dihantar balik, tak buat apa-apa. Lain dengan Raja Habasyah. Raja Habasyah bila dengar utusan Nabi, dengar ayat Quran, masuk Islam. Kisahnya kita dah dengar. Kesimpulannya, pengikut Nabi-Nabi zaman dulu adalah orang-orang yang dianggap lemah. Inilah ucapan kaum Nabi Nuh. Kata ke Nabi Nuh, wahai Nuh, yang ikutmu ni orang-orang yang lemah, yang takrok, yang dhaif, bukan macam kami. Sombong. Summa inni da'autuhum jihara. Kata Nabi Nuh. Kemudian aku dakwah mereka. Aku ajak mereka secara terbuka. Menyampaikan ceramah, menyampaikan ucapan terbuka. Ceramah terbuka tengah khalayak. Aku berucap terbuka, wahai Tuhan. Summa inni a'lantu lahum. Kemudian aku nyatakan kepada mereka dengan terang. Wa asrartu lahum israra. Dan aku sembunyikan, takut mereka malu nak masuk Islam. Jumpa seorang-seorang. Jumpa malam, jumpa seorang-seorang, pergi ke rumah, pujuk ajak masuk Islam. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Lalu aku kata kepada mereka, wahai Tuhan, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah per Tuhan kamu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Tuhan kamu itu Maha Pengampun. Tak apalah hak lama kini kamu sembah berhala, kamu buat maksiat, buat dosa. Kalau mau ikut Islam, masuk Islam, Tuhan ampun dosa kamu, istighfar dengan Tuhan. Yursilis sama alaikum midrara. Dialah Tuhan yang mengutuskan kepada kamu langit, yang membawa hujan yang berturun, yang bertalu-talu turun menjadi rezeki kepada kamu. Dialah Tuhan yang Tuhan menurunkan hujan kepada kamu. Setengah ulama mengatakan Allah Ta'ala jadikan kemarau, Allah Ta'ala jadikan tak beranak selama 40 tahun. 40 tahun kemarau tidak melahirkan anak. Lalu mereka pun sunyi kerana binatang-binatang ternakan banyak mati, tanaman tak menjadi. Lalu mereka merayu pada Nabi Nuh, boleh jadi pesawat tua ni, dia kata. Nabi Nuh pun kata, istighfar pada Tuhan, Tuhan menurunkan hujan kepada kamu. Wa yumdidkum bi amwal, Tuhan kurniakan kepada kamu harta-harta. Wa banin, dan anak-anak, melahirkan anak-anak pada kamu. Tuhan lahirkan anak-anak pada kamu.
Tak apalah, beranak semula. Waj'al lakum jannat, dan dijadikan untuk kamu kebun-kebun. Kebun-kebun buah-buahan, kebun-kebun sayur dan sebagainya. Waj'al lakum anhara, dan menjadikan untuk kamu sungai-sungai. Tuhan beri sungai kepada kamu. Inilah dia Tuhan kamu. Berimanlah. Percayalah pada Tuhan. Yang beri rezeki, yang beri anak, yang beri sungai, beri rezeki, buah-buahan segala itu Tuhan. Bukan lain. Berimanlah pada Tuhan. Nabi Nuh berdoa, turun hujan, lahir zuriat semula, kebun subur. Tak ikut juga Nabi Nuh. Tak ikut juga Nabi Nuh. Ada kata sihir lah. Ada kata macam-macam. Bahasa dia lah. Itulah pengalaman Rasul-Rasul zaman dulu. Dia cerita pada Nabi Muhammad SAW dan umat dia, supaya umat dia reti. Inilah dia cara Islam disampaikan. Wallahu a'lam.